Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khalifuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini, yang Di-Pertua adalah istiadat negara memaklumkan bahawa insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan mengadakan istiadat perkahwinan diraja bagi paduka anak anda baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah dengan Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah binti Adam. Majlis-majlis bagi istiadat perkahwinan diraja ini akan dimulai dengan majlis istiadat bersuruh diraja yang akan diadakan pada hari Ahad 25 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 7 hari bulan Januari 2024 dan diikuti dengan majlis-majlis seperti berikut. Majlis istiadat buka gendang jaga-jaga pada hari Isnin 26 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 8 hari bulan Januari 2024. Majlis istiadat menghantar tanda diraja dan pertunangan diraja dan majlis istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja pada hari Selasa 27 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 9 hari bulan Januari 2024. Majlis istiadat berbedak pengantin diraja pada hari Rabu malam Khamis 29 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 10 hari bulan Januari 2024. Majlis istiadat akad nikah diraja pada hari Khamis 29 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 11 hari bulan Januari 2024. Majlis istiadat bersanding pengantin diraja dan seterusnya pengantin diraja diarak sekeliling Bandar Seri Begawan akan diadakan pada hari Ahad 2 hari bulan Rejab 1445 bersamaan 14 hari bulan Januari 2024. Majlis persantapan diraja pada hari Isnin malam Selasa 4 hari bulan Rejab 1445 bersamaan 15 hari bulan Januari 2024. Dan majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga akan diadakan pada hari Selasa 4 hari bulan Rejab 1445 bersamaan 16 hari bulan Januari 2024. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Asing Wanita dan Isteri Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam sempena Hari Puja Usia Baginda ke-77 tahun. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman petang kemarin. Berangkat sama paduka-paduka anak anda ke bawah Duli Maha Mulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sadatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Semasa majlis menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Asing Wanita dan Isteri Ketua-Ketua Perwakilan Asing menyembahkan sembah tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sempena Hari Puja Usia Baginda.
Sempena memperingati Hari Puja Usia ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam kemarin mengadakan majlis membaca Surah Yasin, solat Zuhur berjemaah, doa kesyukuran dan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Bacaan Surah Al-Fatihah diketuai oleh Datin Hajah Dayang Siti Hajar binti Pihin Orang Kaya Seri Setia dan Terpeduka Haji Awang Muhammad Yusof yang dipertua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Acara dihadiri oleh lebih 250 orang ahli dari 13 buah persatuan wanita di negara ini. Jawatan Kuasa Takmir Bahagian Muslimah Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Daerah Blight kemarin mengadakan program membaca Al-Quran sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Daerah Blight. Program membaca Al-Quran sehingga khatam khusus diniatkan dan merafakkan doa semoga ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir Dayang Hajah Nurliah binti Haji Abdul Wahid, isteri ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sunnah Rasulullah merupakan pengajaran dan tauladan yang baik kepada umat Islam termasuk masyarakat yang bukan beragama Islam di negara ini. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa ceramah khas Sunnah Rasulullah Panduan Kehidupan Anjuran Jabatan Majlis Mesyuarat. Ceramah sempena Majlis Sambutan Maulidur Rasul itu diadakan petang kemarin di Dewan Banket Bangunan Dewan Majlis. Hadirin berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Tahun ini majlis dianjurkan oleh Badan Kebajikan dan Sukan Jabatan Majlis Mesyuarat. Bersembahyanglah kamu ke Rasulullah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Majlis seumpamanya juga diadakan oleh Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Hadirin berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Antara pengisian majlis termasuk ceramah khas Sunnah Dihayati Hidup Diberkati. Masuk ke jamban, masuk dengan kaki, kiri. Sunnah Rasulullah ialah apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi percakapan, perbuatan dan pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut antara yang disampaikan semasa majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan. Majlis Anjuran Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar dan Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan juga diserikan dengan dikir Maulid. Juga mengadakan majlis serupa Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya. Hadirin berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis yang berlangsung di Surau Penganterbang Antarabangsa Brunei itu diisikan dengan ceramah khas bertajuk KNK Kenali Nabi Kita Ni. Negara Brunei Darussalam menggalakkan usaha meneruskan pelaksanaan bidang utama dalam makanan, pertanian dan perhutanan termasuk mempromosikan pertanian mampan, mengelak agrokimia dan pembakaran tanaman yang bahaya, menggalakkan penyelesaian berasaskan alam semula jadi dan penyahkarbonan sektor makanan. Perkara tersebut ditekankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan semasa menghadiri mesyuarat
Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN AMAF ke-45 di Kuala Lumpur, Malaysia baru-baru ini. Semasa mesyuarat, jemaah menteri mengambil maklum mengenai kemajuan pelaksanaan penyampaian utama bagi sektor makanan, pertanian dan perhutanan pada tahun 2022 hingga 2023 dan menerima pakai 3 penyampaian utama iaitu makanan, pertanian dan kerjasama perhutanan untuk tahun 2024. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keselamatan Makanan Malaysia. Menteri Sumber Utama dan Pelancongan juga menghadiri mesyuarat-mesyuarat lain termasuk mesyuarat Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN Jepun, mesyuarat Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN +3 ke-23 serta mesyuarat Menteri ASEAN China ke-8 mengenai kerjasama sanitary dan phytosanitary SPS. Menjelang peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR yang akan bermula 12 Oktober ini, Majlis Perundingan Kampung Lambak B dan Takmir Masjid Kampung Lambak dengan kerjasama Sekolah Tunas Jaya Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGMB Lambak mengadakan majlis sembahyang sunat hajat dan sambutan Maulidur Rasul. Majlis diadakan di Masjid Kampung Lambak. Hadirin berhormat Dr. Awang Haji Mahali bin Haji Momin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis antara lain bertujuan memohon kesejahteraan murid-murid tahun 6 yang akan menghadapi peperiksaan PSR dan memeriahkan lagi sambutan Maulidur Rasul. Dalam sama-sama memeriahkan dan peringati ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, Majlis Perundingan Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara RPN Lambak Kanan mengadakan majlis zikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadir Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Aspar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung malam tadi di rumah Awang Haji Omar bin Haji Sapar, Ketua Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara RPN Lambak Kanan. Sementara itu, bahagian pembangunan mu'alaf, pengumpayaan mu'alaf malam tadi mengadakan majlis serupa di Balai Barat Semabat, Daerah Temburong. Hadir Pengiran Nur Hayati binti Pengiran Haji Kasyaran, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis diserikan dengan tazkirah bertajuk Menzahirkan Cinta Terhadap Rasulullah dengan Berselawat. Untuk menyelitkan berbahasa Iban di dalam tazkirah pada malam ini. Dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran kepentingan kesihatan mental kepada mahasiswa-mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, petang kemarin diadakan program Mind to Heart dan forum bertajuk Stress QA, Guide to Academic Management and Wellbeing. Diadakan bersempena Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023, majlis berlangsung di Dewan Auditorium UNISA. Hadir Dr. Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, pemangku Rektor UNISA. Acara diisi dengan mini pameran daripada Biro Kawalan Narkotik, Perkhidmatan Sekretari Kementerian Kesihatan, Royal Brunei Airlines Counselling dan Persatuan Kemajuan Insan Kesan. Selain forum kesihatan mental, pelbagai aktiviti diadakan termasuk bazar jualan, bengkel art terapi dan Umat Sing Rest. Program dianjurkan oleh Unit Perkhidmatan Counselling, Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Rakan Untukmu Amalan Terpuji Umat UNISA. Lima belas monumen tapak dan bangunan bersejarah dan 12 pemakaman diraja telah diwartakan setakat ini. Bagi mengurus akta berkenaan, lembaga muzium telah ditubuhkan. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa taklimat akta barang-barang perbekala dan harta terpendam di bangunan arsip negara. Taklimat disampaikan oleh Awang Muhammad Adi Faisal bin Haji Omar, Penasihat Undang-Undang Pejabat Peguam Negara. Jabatan muzium-muzium berperanan mengawal dan memelihara monumen dan tapak-tapak bersejarah di negara ini supaya tidak dimusnahkan oleh arus pembangunan pusat.
Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2023. Kajian diadakan bermula 16 Oktober hingga 12 November 2023. Sebelum itu, majlis mengangkat sumpah bagi pegawai-pegawai kajian tenaga kerja 2023 diadakan di Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Hadir Awang Hairul Nizam bin Haji Abdul Hamid, pemangku Ketua Pengarah JPS. 80 pegawai KTK dilantik pada tahun ini. KTK 2023 bertujuan mengumpul maklumat terkini mengenai saiz, struktur, taburan dan ciri-ciri tenaga kerja, pekerjaan, pengangguran dan lain-lain ciri ekonomi penduduk yang akan digunakan dalam membantu perancangan, penyelidikan dan penyediaan dasar tenaga kerja. KTK 2023 akan melibatkan 3,200 buah keluarga terpilih di seluruh negara. Sempena memperingati sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa yang disambut setiap 5 Disember, Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan mengadakan kempen Hari Bertindak. Kemarin diadakan sesi pemberigaan di kediaman rasmi Pegawai Daerah Tutong. Pemberigaan ini merupakan salah satu pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan penyertaan agensi-agensi berkaitan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti sukarelawan. Mereka berhasrat untuk menyertai kempen Hari Bertindak. Maklumat lanjut mengenai pendaftarannya bolehlah melayari Instagram @dayofaction.brunei. Sejak 9 bulan pertama tahun ini, lebih 60 orang dicatat memeluk Islam di daerah Blaid. Jumlah tersebut bertambah apabila seorang wanita warga emas berbangsa Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baharunya. Majlis Pengislaman berlangsung di Rancangan Perumahan Negara Lorong Tengah Seria, daerah Blaid. Norma N. Carballo, 68 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Nur Farah Carballo binti Abdullah. Antara yang hadir Awang Muhammad Nazimur Rahman alias Nazim bin Haji Yaakob, pemangku Ketua Unit Dakwah, daerah Blaid. Sukan skuad futsal negara Brunei Darussalam memulakan kempen kelayakan Piala Asia Futsal AFC 2024 malam tadi. Berlangsung di Manama, Bahrain, skuad negara tewas 2-4 kepada Kuwait. Esok, skuad negara akan meneruskan saingan dengan menentang Bahrain.